Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ialah sebuah liquid cooler kayangan yang harga dia RM1,399 Malaysia. Ini ialah Asus ROG Ryujin 2 360 liquid CPU cooler. Kalau anda tengok dekat nama dia Asus ROG Ryujin 2, anda akan dapati ada angka 2, bermaksud yang ini ialah second generation. To be honest dengan anda, saya tahu kewujudan Asus ROG Ryujin 1, tapi saya tak tahu dia punya performance macam mana, dia punya sales point yang lain macam mana. So, Asus ROG Ryujin 2 ni akan jadi benchmark untuk saya bagi produk liquid cooler dari Asus. Lagipun ini ialah flagship liquid cooler dari Asus. Let's say performance untuk Ryujin 2 ni out, so line up liquid cooler Asus yang lain macam TUF series dan sebagainya tu pun kita boleh buang ke laut lah. Jadi, dalam video kali ni, saya nak tengok sama ada berbaloi ataupun tak untuk kita invest RM1,399 Malaysia dekat sebuah liquid cooler ni. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Monaliza. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada dekat tepi dia. Jom! Inilah dia ROG Ryujin 2360 Liquid CPU Cooler. AIO CPU cooler yang paling mahal saya pernah main lah. So, dekat sini kita boleh nampak dia punya sales point ataupun KSP, Key Sales Point, Industrial PPC by Noctua. Dia pakai kipas dari Noctua. Warranty dia 6 tahun guys. Lepas tu dia cooled by Asetek punya design 7 generation, tak silap saya. Okey, kita akan tengok apa yang ada dalam kotak ni. Seterusnya kita akan pasang dia dekat motherboard. Lepas tu kita akan buat stress test lah. Kita tengok dia punya performance macam mana guys. Okey, buka dia macam mana ni. Barang mahal So, dekat dalam ni kita boleh nampak packaging dia memang berbeza sikit dengan kebanyakan AIO yang saya pernah review sebelum ni. Memang ada unsur premium dekat sini. Ada satu kotak dekat sini, dia ada tulis ROG, ada logo mata dekat sini. Dalam dia saya yakin yang ini adalah mounting dan juga skru. Lepas tu dekat sini pun ada lagi barang-barang dia. Ini ada 3 biji kipas. Macam anda tahu 360 refer kepada 3 biji kipas 120mm. Lepas tu kita tengok dia punya CPU, dia punya water block. Dia punya CPU block ni macam mana So, dia dah ada thermal paste. Dia dah letak thermal paste dia dekat sini, dekat bawah ni. Dia dah ada letak thermal paste dia. Dan dia punya CPU block ataupun water block ni agak tebal. Compare dengan kebanyakan AIO yang saya pernah review sebelum ni. Ada logo ROG dekat sini. Dan ini dia punya display. Display dia ni nanti kita main-main. Tengok apakah possibility yang mampu kita keluarkan dekat Ryujin 2 ni. Lepas tu dia bersambung dengan pipe yang jenis braided. So quality dia boleh tahan. Ada connection jenis USB, micro USB. Anda boleh tengok micro USB dengan dia punya header USB juga dekat sini. Dan dia bersambung ke radiator. Okey, kejap. Radiator dia tak ada benda pelik, just a normal radiator. Cuma dekat bahagian tepi ni anda boleh tengok ada tulisan ROG. Okey, kita tolak tepi dulu. Keluarkan. Kipas pun kita ambil 3 biji, keluarkan. Okey. Ini kipas dari Noctua Untuk makluman anda, Noctua adalah satu brand cooling yang sangat-sangat popular di kalangan enthusiast. So, ini kipas dia bukan RGB. Kali ni Asus tak main dengan RGB macam kebanyakan AIO cooler yang ada dalam pasaran kita. Dia punya model dia bagi kepada kita Industrial PPC NFF12. So, dia punya model tu NFF12. Kita nak tengok dia punya performance macam mana nanti. Kita keluarkan 3 biji kipas dari Noctua ni. Dan dekat bawah ni ada segala jenis kabel dan juga dia punya hub. Oh, tak ada hub dekat sini. Dia punya kabel saja. Kita tolak tepi kejap.
dia punya kotak. So first kali saya nak tunjuk apa yang ada di dalam ni, which is tadi saya bagi tahu kepada anda yang saya yakin di dalam ni ada mounting semua. Nampaknya saya silap, ini ialah hub dia. So ada ARGB punya hub. Saya buka dulu. Alright. So anda boleh tengok ada ARGB punya 1 2 3, ini fan. So ini SATA dan ARGB in dekat sini. Ini ialah USB, micro USB port untuk kita connect dengan dia punya water block tadi. Lepas tu dekat sini ada fan 1, fan 2, fan 3, ARGB lagi. Oh, nampak bagus, dia punya kualiti solid, dia pakai besi, dia bukan pakai plastik. Alright. So ini dia punya hub dan ini segala mounting yang dia bagi kepada kita. So kita boleh pakai dekat semua soket yang ada atas muka bumi ni. Intel pun boleh, AMD, Threadripper, Ryzen, semua boleh lah. Kita just guna dia. So ada banyak skru, which is untuk video kali ni saya akan pasang dekat motherboard dari Asus juga, iaitu Asus TUF Gaming Z590 Wi-Fi. Ini motherboard yang kita akan guna. Saya dah pun pasang prosesor Intel Core i7 11700K dekat sini, dan di bawah heatsink ni saya ada XPG Gummix S70 Blade. Dekat sini tak ada. Dekat sini sebenarnya kita boleh muatkan 2 biji SSD. So kita akan pasang CPU cooler ni ke motherboard. Tolak tepi dulu motherboard kita ni, dan kita ambil dia punya CPU block tadi, water block tadi. So dia punya water block ni kalau ikut kepada Ryujin 1, kita boleh tarik macam tu je untuk sambung kan. So dia pakai magnet punya mechanism. So dekat sini magnet yang bersambung lah. Dan dekat sini anda boleh nampak ada ribbon untuk dia punya display dan sebagainya. Tolak tepi dulu. Dan anda boleh tengok berbeza dengan kebanyakan AIO yang ada dalam pasaran kita, bila mana kita pasang AIO tu dekat kita punya motherboard, so dia tak akan ada kipas yang bergerak, yang akan menggerakkan udara di sekeliling VRM kita ni. So dekat bawah heatsink ni, tempat ni panas sebenarnya. Jadi bila kita pasang AIO cooler yang biasa tu, kawasan ni udara dia statik sahaja, tak bergerak. That's why kita kena ada satu aliran udara juga untuk sejukkan VRM ataupun kapasitor ataupun apa-apa komponen yang ada di sekeliling kita punya prosesor. Menarik tentang Ryujin 2 dari Asus ni, dia dah ada kipas dekat sini, yang mana kipas ni untuk pastikan di kawasan tadi ada udara yang bergerak lah. Saya pun tak terfikir benda ni sebab saya memang nubis-kubis dalam bidang PC DIY ni. But seriously, ini adalah satu teknologi yang menarik. Sepatutnya dia mampu sejukkan kita punya prosesor dan juga motherboard yang kita cakap dengan performance yang mantap lah. So kita akan pasang ni dia punya bracket dekat sini. Saya tak pasti ini adalah bracket Intel ataupun AMD. Jadi kita check it out. Okay, ini backplate yang Asus bagi kepada kita untuk Intel lah. Jadi dia dah pun letak dia punya tapak dekat sini. Kita pilih saja. Kalau kita guna soket 1200 untuk prosesor i7 11700K, kita tolak dia ke dalam. Yang ni kita boleh gerakkan dia So kita boleh gerakkan dia ke dalam. Kalau kita guna soket 1366, kita tolak dia keluar. Tapi sebab saya guna 1200, saya kena pastikan kesemua ni dia tertolak ke dalam. Lepas dah confirm semua tolak ke dalam, kita ambil motherboard kita dan kita masukkan ikut belakang ni. Simple saja guys. Lepas dah siap pasang backplate ke motherboard, kita ambil skru yang panjang macam ni. Anda nampak panjang. Dia ada dua jenis dia bagi kepada kita. Satu yang, dia berpusing. Satu yang panjang dua-dua, atas bawah macam ni, dan satu lagi dia panjang belah bawah, pendek belah atas. So yang ni kita guna untuk 2011, soket 2011. Yang ni kita guna untuk 1200. So kita pasang dekat backplate tadi ke empat bucu macam biasa. Okey, bila dah siap pasang stand off screw dekat backplate tadi, jadi kita akan pasang dia punya CPU block ataupun water block ni, disebabkan saya nak dia punya screen ni horizontal macam ni. Jadi dia punya pipe ni akan berada dekat bahagian bawah. Alright, kita tengok dulu macam mana Okay, just masuk kan. Macam ni. Kemudian kita screw. Kita akan kemaskan, ikat dengan skru ni. Ni ialah skru yang tipikal lah untuk... Fokus!
Macam biasa bila kita pasang skru CPU block ataupun water block ke kita punya motherboard ni, jangan ketatkan satu bahagian terus Kita buat slow-slow ke 4-4 bucu. Hal ini adalah kerana Hal ini kerana kalau kita ketatkan satu sudut dulu baru kita nak ketatkan sudut-sudut lain. Jadi bila kita tekan betul-betul bahagian ni, bahagian lain tu akan terangkat. Bila kita nak skru bahagian lawan dia tu, kemungkinan untuk patah tu ada. That's why kita kena buat slow-slow di setiap bucu. Bila dah pasang ke 4-4 skru, macam biasa saya akan ketatkan guna Bosch cordless Go ni. Jadi kita skrukan dia simple sahaja. Alright, slowly semua bucu. Alright, so dah ketat ke semua bucu kita. Sekarang kita just ambil dia punya penutup ni ataupun dia punya display ni. Kita just masukkan ikut. Dekat bawah ni dia ada dia punya penyambung Make sure dia punya penyambung ni berada di kedudukan yang sama. Kita just masukkan sebab dia disambung secara magnetik macam tu. Okey, sekarang saya dah siap pasang water block ke motherboard kita. The next step ialah kita akan pasang ketiga-tiga kipas yang dia bagi ke radiator dan akan pasang ke casing. Kita tengok hasil akhir dia macam mana. Alright guys, kita pasang dulu kipas ke radiator ni. Okey, saya dah siap pasang ketiga-tiga kipas ke radiator Asus ROG Ryujin 2360 AIO liquid cooler ni. Sekarang saya nak tunjuk kepada anda bagaimana kita nak sambung ke semua kabel ke dia punya hub ni. Alright, so untuk kabel fan kipas biasa ni kita just masukkan dekat yang berlabel fan ni. Simple sahaja. Masukkan satu. Lepas tu yang kedua. Basically dekat kita punya penyambung ni ataupun header lah. Kita panggil dia sebagai header. Jap saya nak suruh kamera saya fokus. Kenapa tak dapat fokus ni? So dia dah ada dia punya lekukan tu. Kita just follow lekukan dia ni. Then dekat dia punya dari CPU block ni. Dari dia punya CPU block ataupun dia punya water block ni. Dia ada satu kabel micro USB. Yang mana micro USB ni kita kena sambung dia dekat sini. Masuk kan. Lepas tu ada satu kabel USB juga sebenarnya. Tapi internal USB kita kena sambung dekat motherboard kita. Nanti kita akan sambung dekat bahagian bawah ni. Dan kita ambil satu kabel dia. Yang ni. So ini kabel ARGB. Kita ambil, kita sambung dekat dia punya hub ni. Simple juga cara pasang dia. Masukkan macam ni. Dan satu lagi kita akan connect ke motherboard kita. Untuk motherboard ni dia punya ARGB ada dekat bahagian atas ni satu dan bahagian bawah ni satu. So saya akan tunjuk kepada anda hasil akhir pemasangan saya. Selamat menonton guys. Jadi, anda dah tengok cara pasang Asus ROG Ryujin 2360 liquid cooler dekat prosesor Intel. Kemudian anda dah pun tengok close up produk dia. Dia punya bentuk, dia punya design cantik ke tak. Sekarang saya akan kongsikan dengan anda tentang dia punya software. Baru saya cerita tentang dia punya performance. Actually, jarang lah kita jumpa liquid cooler yang ada satu dedicated software. But Asus ROG Ryujin 2 ni
Ada. Kita kena guna Armoury Crate, pergi dekat device dan pilih Asus ROG Ryujin 2. Dekat sini kita boleh adjust display dan kita boleh control dia punya pusingan kipas fan speed tu. Lepas tu kita boleh main dengan software dan juga firmware yang Asus offer dekat Asus ROG Ryujin 2 ni. Ikut kepada apa yang saya study online, salah satu kelebihan Asus ROG Ryujin 2 berbanding dengan Asus ROG Ryujin 1 ialah skrin dia lagi besar. Jadi kita boleh display banyak data ataupun kita boleh letak gambar yang sangat jelas untuk dilihat. Skrin untuk Asus ROG Ryujin 2 ni bukan main-main tau. Dia pakai OLED kot. Lawa gila babe. So dekat tab display ni kita boleh pilih 3 display, 3 jenis display. Hardware monitor, image and animation dan juga custom banner. Untuk hardware monitor ni seperti nama dia, kita boleh display status processor, motherboard dan juga liquid cooler tu sendiri. Dan untuk image and animation kita boleh upload gambar sendiri dan custom banner untuk kita tulis apa-apa info. Saya akan demo kepada anda semua display ni pada akhir video nanti. Alright, dekat tab fan control ni kita boleh set speed fan kecil dekat CPU block yang saya tunjuk masa pasang tadi, dan kita boleh adjust speed pump dan juga kipas Noctua NFF12. Kalau kita set dia punya fan ni, speed dia ni ke full speed, dia punya noise tu memang tak boleh bawa bincang, but hasil dia memang puas hati. Lepas tu tab last kali, firmware dan juga software. Dekat sini ada satu kelebihan yang Asus offer dekat Asus ROG Ryujin 2 ni, which is mereka bagi kepada user software AIDA 64 secara percuma, lifetime license. Untuk makluman anda, saya memang guna software AIDA 64 untuk pantau ataupun untuk stress processor dekat mana-mana PC ataupun laptop yang saya guna. Software ni saya beli untuk 1 tahun, harga dia dalam RM200 Malaysia. Kalau anda beli Asus ROG Ryujin 2 ni, anda akan dapat software ni secara percuma sampai anda matilah. Dan menarik tentang AIDA 64 yang Asus bagi kepada kita ni, kita bukan sahaja boleh pantau hardware yang kita guna, tapi dia pun ada satu option untuk kita tukar screen water block yang ada dekat Asus ROG Ryujin 2. Settle bab software dan sekarang jom kita bincang bab performance. Just nak recap balik, Asus ROG Ryujin 2 360 liquid cooler ni ialah sebuah liquid cooler yang based on Aztec Gen 7 design. Lepas tu dekat water block dia ni ada satu kipas kecil untuk alirkan udara, sejukkan VRM dekat bahagian tepi, komponen-komponen dekat tepi prosesor tu, dan dia bagi kepada kita 3 biji industrial fan Noctua NFF12. Spesifikasi penuh PC yang saya guna untuk eksperimen kali ni, first kali prosesor, saya guna Intel Core i7 11700K, motherboard saya guna Asus TUF Gaming Z590 plus Wi-Fi, RAM V-Color Prism Pro 32GB DDR4, lepas tu SSD ataupun storage dia, saya guna XPG Gummix S70 Blade, graphic card saya guna Asus TUF Gaming GeForce RTX 3070 Ti, power supply Deepcool DQ850 dan casing Pentax Eclipse P500. Saya run AIDA 64 stability test lebih kurang dalam 1 jam. Suhu yang saya dapat sekitar 61 darjah, which is agak rendah kalau nak dibandingkan dengan apa yang orang selalu dapat dekat internet, dengan average suhu yang orang dapat dan upload dekat internet. Lepas tu saya cuba main game Cyberpunk, pusing-pusing bandar orang kata, main dalam hampir 1 jam gitu. Suhu dia kalau anda tengok dari tadi lagi saya tunjuk kepada anda, Asus ROG Ryujin 2 360 liquid CPU cooler ni mampu tekan suhu prosesor bawah dari 55 darjah. Cyberpunk ni boleh kata antara game yang demand graphic card dan juga prosesor, tapi tengoklah performance untuk Asus ROG Ryujin 2 ni memang mantap gila lah. So, adakah berbaloi untuk kita bayar RM1,399 hanya untuk sebuah liquid cooler ni?
Sebelum saya utarakan pendapat saya sama ada berbaloi ke tak, saya nak cerita kepada anda satu benda yang saya rasa kurang dekat Asus ROG Ryujin 2 ni, which is dia punya kipas tu tak ada ARGB. Anda jangan salah faham, saya bukanlah peminat ARGB, saya lebih suka setup yang minimalis, tak ada LED bagai. Tapi apa yang Asus buat dekat Asus ROG Ryujin 2 ni macam tak match oh. Dia bagi kepada kita satu water block yang ada OLED LED, lawa gila. Lepas tu dia bagi kepada kita satu ARGB fan hub yang solid compare dengan kebanyakan apa yang AIO liquid cooler lain offer kepada kita. Tapi kipas yang dia bagi kepada kita tak ada LED. So ini yang saya rasa macam tak synchronize lah. Asus, saya tak pasti anda rasa macam mana. Mungkin ada di antara anda yang support dan juga setuju dengan apa yang Asus buat ni, but personally saya rasa benda ni tak match, tak kena lah. Okay, balik pada topik kita. Berbaloi ke tak untuk bayar duit semahal tu untuk sebuah liquid cooler? Bagi saya, Asus ROG Ryujin 2 ni bukan untuk orang kebiasaan. Even macam saya sendirilah. Dia lebih kepada orang yang kejar satisfaction. Produk ni lebih kepada orang yang have. Orang yang bangsawan, kayangan. Orang yang memang ada duit. Kalau anda nak beli SSD harga RM200 pun fikir 3-4 kali. So, ni bukan produk untuk anda. Tapi kalau anda memang orang yang kita cakap ada duit, mampu spend and kejar kepada kepuasan, bukan kepada performance lah. Dia atas lagi dari performance, dia lebih kepada satisfaction macam tu. So Asus ROG Ryujin 2 ni memang tepat lah untuk anda. Performance dia saya garanti kepada anda cenggini. Lepas tu dia punya aesthetic lawa gila. OLED screen yang ada dekat water block tu memang cun anda boleh upload gambar muka sendiri dekat situ. Narcissist level tahap tertinggi orang kata. Lepas tu dia dah pun bagi kepada kita software percuma AIDA 64, yang mana software tu kalau anda beli sendiri RM200 setahun. Dan yang penting, ini yang paling penting yang saya belum sebut lagi lah, dia datang dengan 6 tahun warranty. So far based on pengalaman saya main dengan AIO liquid cooler ni, pump AIO tu dia hanya mampu tahan 3-4 tahun sahaja. Tapi kali ni kalau anda beli Asus ROG Ryujin 2 ni, anda dapat warranty 6 tahun. So dalam masa 6 tahun tu anda tak perlu risau kalau rosak. Peace of mind orang kata. So itu saja dari saya. Kalau anda suka dengan video ni, jangan lupa untuk tekan butang like, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Mona Lisa, dan jangan lupa untuk follow saya di Instagram. Terima kasih kerana anda menonton. Bereboh. Jumpa lagi.